23 orang. Kumpulan B. Oke, nampak sini ya. Kumpulan B. Kumpulan B. Ada beberapa orang semua. Darwis 32 orang. 32 orang. Sekarang 23. Mungkin ini. Oke, assalamualaikum semua. Sekarang udah pukul 2:30 dan kita punya kehadiran setakat ini 23 orang termasuk saya. Kita jumlah semua sekali dalam grup ni ialah 32 orang. Jadi yang lain tu akan menyusul kemudian saya kira. Jadi boleh kita start ya kelas kita. Okey. Hari ini kita akan lihat berkaitan dengan perkembangan zaman Neolitik di Malaysia ataupun kebudayaan Neolitik di Malaysia. Tapi sebelum kita melihat kepada perkembangan Neolitik di Malaysia, saya berikan sedikit introduction. Sebelum tu, nampak tak presentation ni? Okay, presentation nampak ya? Okay, saya tengok kat situ ada. Okay, so kita teruskan. Mudah-mudahan anda semua dengar dan enjoy. Okay, berkaitan dengan pengenalan sebelum kita melihat perkembangan Neolitik di Malaysia. Saya tunjukkan tentang permulaan kepada Neolitik ini bermula semenjak lebih kurang 10,200 tahun sebelum Masihi. Neolitik disebut sebagai Neolitic Age ataupun New Stone Age ataupun zaman batu baharu. Disebut sebagai zaman batu baharu kerana ciri-ciri keseluruhan aspek kehidupan manusia sangat berbeza dengan apa yang berlaku sebelum Neolitik. Ada yang masuk. Amirah Saifuddin. Pasal tak tambah-tambah sebenarnya. Okay, ya. Sangat berbeza dari segi teknologi alat batunya. Walaupun peralatannya masih lagi tertumpu kepada alat-alat batu, tetapi dari segi bentuk, kaedah pembuatan, jenis-jenis dan fungsinya berbeza dengan alat-alat batu sebelum Neolitik, iaitu sama ada zaman Paleolitik ataupun kebudayaan Hoabinian ataupun Mesolitik. Permulaan Neolitik yang disebut sebagai 10,200 tahun sebelum Masihi itu berlaku di Asia Barat. Di sebahagian tempat di Asia Barat,
Dan kemudiannya pada masa yang lebih lewat ia berkembang di seluruh dunia. Kalau kita lihat Neolitik ini masih lagi termasuk di dalam kategori zaman batu. Tetapi disebut sebagai zaman batu fasa yang terakhir sekali. Kalau kita lihat dalam terminologi ataupun istilah yang telah diperkenalkan oleh Sir John Lubbock pada tahun 1865, Sir John Lubbock telah memperkenalkan, telah refine ataupun telah memperhalusi, memberi pendetailan kepada sistem tiga zaman Thomson. Sistem tiga zaman Thomson, kalau saudara-saudari ingat, dahulu ia terdiri daripada zaman batu, zaman gangsa dan zaman besi. Tetapi zaman batu tidak dihuraikan dengan detail bagaimanakah bentuk zaman batu itu oleh Sir John Thomson. Jadi Sir John Lubbock telah merefine istilah zaman batu itu kepada zaman batu awal, iaitu Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Dan selepas Neolitik akan masuk zaman logam. Jadi Neolitik itu disebut sebagai fasa akhir dalam zaman batu. Okey, seterusnya Neolitik ini adalah satu zaman yang mengikuti ataupun followed, yang mengikuti era Epipaleolitik pada zaman hujung Holocene. Hujung Pleistocene, dan juga awal Holocene. Dan pada zaman Neolitik ini juga disebut sebagai permulaan kepada ataupun bermulanya aktiviti bercucuk tanam yang menghasilkan kemudiannya Neolithic Revolution. Neolithic Revolution, kalau kita sebut revolution itu adalah satu perubahan yang sangat ketara dan mendadak. Betul? Jadi Neolithic Revolution adalah perubahan yang ketara dalam segala aspek hidup manusia pada zaman batu akhir. Kerana kalau nanti kita akan lihat nanti perbezaan daripada manusia, masyarakat. Kalau minggu lepas kita bercakap tentang masyarakat yang masih lagi berorientasikan ekonomi yang memungut hasil-hasil hutan, memburu dan sebagainya. Tetapi zaman Neolitik bukan lagi bergantung sepenuhnya kepada hasil-hasil hutan semata-mata, tetapi mereka mula produce ataupun menghasilkan makanan dalam bentuk ataupun kaedah bercucuk tanam. Okey, kemudian Neolitik ini disebut sebagai telah berakhir apabila objek logam diperkenalkan. Maknanya di satu tempat, Darwis, di satu tempat apabila kita menemui tapak arkeologi, di satu tapak arkeologi, bila mana kita menemui adanya objek logam saja, itu maknanya Neolitik dah berakhir dan permulaan kepada Metal Age. Sama ada ia terdiri daripada copper ke, bronze ke, ataupun iron ke. Jadi perbezaan ini penemuan sama ada tembaga ataupun gangsa ataupun besi ini bergantung kepada kawasan yang berbeza-beza. Seterusnya, laju saya buat ya. Neolitik ini diukur. The Neolithic is a measured progression of behavior. Okey, Neolitik ini adalah diukur berdasarkan kepada perkembangan tingkah laku manusia, masyarakat pada waktu itu. Dan juga perubahan dalam ciri-ciri budaya mereka. Ini termasuklah menggunakan tumbuh-tumbuhan liar, use of wild and domestic crops, menggunakan tumbuh-tumbuhan liar dan juga tumbuh-tumbuhan yang ditanam sendiri oleh manusia. Dan juga the use of domesticated animals. Maksudnya mereka mula menggunakan binatang ataupun sebenarnya mereka mula menternak ataupun memelihara binatang.
Kalau dahulu sebelum ini mereka hanya memburu untuk mendapatkan sumber protein, lauk ataupun makanan seperti babi, rusa, pelando, ayam, apa-apa sajalah yang diburu mereka makan, mereka akan buru. Mereka tak bela. Tetapi pada zaman Neolitik, mereka mula membela binatang-binatang tersebut. Ini termasuklah nanti saya akan sebutkan ada kambing, ada biri-biri, ada lembu, ada babi dan boleh mula membela anjing dan sebagainya. Ya. So mereka bela. Jadi kalau nak makan babi umpamanya tak perlu lagi pergi memburu, tetapi ala tangkap dalam dalam kandang, ambil sembelih lah. Kalau sembelih lah, kalau dia bunuh gitu ya cucuk telinga mampus, kemudian dia makan. Tapi apapun ia lebih mudah gitu ya. Okey, kemudian Neolitik ini disebut sebagai bermula pada lebih kurang 10,200 tahun sehingga 8,800 tahun sebelum Masihi. Ingat tu sebelum Masihi, bukan tahun dahulu. Sebelum Masihi di Levant, Jericho ataupun sekarang disebut sebagai tebing barat, West Bank. Ini sekarang terdapat di mana? Di Palestina lah. Di Palestina ya. Okey, maknanya permulaan kepada apa yang disebut sebagai tamadun manusia. Tamadun manusia kerana mereka mula mempunyai akal yang tinggi, boleh digunakan untuk mereka mengoptimumkan kawasan persekitaran. Dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk peralatan, dalam bentuk perumahan, dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk segala aspek kehidupan manusia, permulaan yang terbaik ialah pada zaman Neolitik dan di mana ia ditemui? Di Palestin. Bukan di tempat lain, tetapi di Palestin. Saya nak saudara-saudari ingat dan juga faham betul-betul perkembangan ini kerana apa yang ditemui pada zaman Neolitik oleh arkeologis ini sangat relevan untuk menjawab banyak persoalan. Sama ada persoalan dari segi persoalan sejarah manusia, persoalan politik antarabangsa pada ini, atau persoalan mungkin ada kaitan dengan agama. Sebab dulu kita awal-awal kuliah dulu saya pernah tanya siapa Adam dan siapa arkeologi ataupun penemuan-penemuan arkeologi ya. Contohnya siapa Adam dan siapa Homo sapiens. Siapa Adam dan bila Adam bermula, bila manusia moden bermula. Jadi pada pandangan saya sebelum kita pergi kepada seterusnya, permulaan Neolitik ini adalah permulaan kepada manusia yang mempunyai akal yang sangat tinggi. Bagus. Jadi kalau kita menerima bahawa Adam itu adalah manusia paling istimewa sekali, manusia yang paling bagus akalnya dan keturunannya sampai kita sekarang, maknanya ia bermula lebih kurang awal Holosin. Bukannya puluh-puluh atau ratus ribu tahun dahulu. Tidak. So lebih kurang 10,200 tahun sebelum Masihi saja. Tetapi ini pun ada beberapa lagi kekacauan sebab nanti kita lihat bahawa Neolitik di Levant, Jericho ini adalah satu perkembangan daripada kebudayaan Natufian yang disebut sebagai Epipaleolithic Natufian culture di kawasan tersebut. Ya. Jadi sebelum ini pandangan arkeologis lah ya. Sebelum Neolitik bermula 10,200 tahun dahulu, iaitu kegiatan bercucuk tanam, menternak binatang dan sebagainya. Sebenarnya masyarakat yang mengembangkan kebudayaan Neolitik itu adalah satu masyarakat yang disebut sebagai Epipaleolithic Natufian culture. Masyarakat yang berkebudayaan Natufian di kawasan itu juga. Dan mereka ini disebutkan sebagai bermula lebih kurang 12,000 tahun dahulu. Sehinggalah 10,000
200 tahun dahulu. Macam mana mereka boleh berkembang daripada Natufian culture yang tidak bercucuk tanam, tetapi mereka menggunakan gandum-gandum liar. Ya, ada yang masuk. Sekejap. Siapa ni? Muhammad Syakir Aiman. Okay. Masyarakat Natufian ini mula menggunakan gandum-gandum liar pada sekitar 12,000 tahun sebelum Masihi. Okay. Mereka sudah ada pengetahuan untuk menggunakan gandum-gandum liar. Mereka dah tahu itu adalah makanan. Boleh dimakan. Yang sebelum ini tidak ada bukti di kawasan tersebut yang mereka mengkonsumsi, ya orang Indonesia bilang, mengkonsumsi gandum-gandum liar ini. Tetapi kemudian apabila berlaku apa yang disebut sebagai kita panggil younger dries. Younger dries ini kan bila berlaku perubahan daripada Pleistocene kepada Holocene, daripada perubahan paras laut, perubahan suhu, perubahan persekitaran, menyebabkan kawasan di Natufian, kawasan di Levant ini mula menjadi kering, sedikit kering, sehingga kan gandum-gandum liar ini boleh mati. Boleh mati secara sendiri. Adakah setakat ini masih didengari? Kang, saya cakap seorang, ya. Problem. Dengar, Doktor. Okey. Dengar, Doktor. Okey. Okey, silakan. So, mana tadi, ya? Mereka menggunakan gandum-gandum liar, kan? Kemudian apabila keadaan iklim, bukan iklim sebenarnya, lebih kepada suhu, peringatan suhu, paras laut dan bentuk muka bumi mula berubah kerana perubahan alam sekitar yang general ataupun berlaku secara umum di seluruh dunia pada waktu itu, maka gandum-gandum liar ini mula mati. Jadi lebih kurang 10,200 tahun sebelum Masihi, masyarakat Natufian ini mula kira dapat akal, dapat ilham untuk macam mana kalau kita nak pertahankan gandum-gandum liar ini, kalau tidak gandum-gandum makanan kita akan habis. Mereka mula bercucuk tanam. Mereka belum bercucuk tanam, tapi di sebalik ini sebenarnya ada kisah yang telah difilmkan oleh arkeologis tentang, kalau you cari dalam YouTube, cari mungkin Neolithic Revolution ataupun early farming ataupun Natufian ataupun Levant, mungkin you boleh dapatlah, ya. Cari bagaimana berlaku perebutan kekasih antara konon-kononnya lah. Ini ciri-ciri panggil romantic history ataupun peromantikan sejarah, ya. Sejarah dia bagaimana orang berebut kasih, kemudian ada seorang lelaki ni, dia seorang yang bercucuk tanah, bukan masih lagi memungut hasil-hasil hutan, mengambil gandum-gandum, kemudian adegan bergaduh, jadi tertumpahlah dia punya gandum. Kemudian konon tengok beberapa hari, dah tumbuh. Jadi once dah tumbuh, kalau ini macam dia cakap, baik kita tanam gandum-gandum ni, dalam keadaan sekarang ni orang dah berebut makanan, bla bla, baik kita tanam. So dia pun, itulah konon-kononnya bagaimana idea bercucuk tanam itu boleh muncul. Itu wallahualam, Tuhan saja yang tahu. Tetapi apa yang pasti, lebih kurang 10,200 tahun dahulu, masyarakat Natufian ini mula beralih kepada pertanian bercucuk tanam, ya. So kalau masyarakat mula bercucuk tanam,
mereka mesti mencari satu lahan kan, lahan orang Indonesia, satu kawasan pertanian, ya. Satu kawasan pertanian yang diduga sebagai sesuai, subur, ada puncak air, kawasan lembah biasanya. Dan bila mereka membuka kawasan pertanian, apa yang akan berlaku? Mereka masih akan duduk sekitar situ, betul? Mereka akan duduk, buat pertempatan di situ, buat rumah di situ. Sebab apabila ia bercocok tanam, tanaman ini mesti dijaga. Ia akan terdedah kepada sebab bila sumber makanan semakin kurang, semua akan mencari makanan, manusia pun cari makanan, binatang pun cari makanan. So kalau kita bercocok tanam, kita kena jaga. Kalau tak jaga, binatang akan datang makan, habis, binasa. Ya. Okay, so ini yang disebut sebagai Neolithic Revolution. Salah satunya, iaitu bila mereka mula bercocok tanam, mereka akan mula menetap. Pertempatan mereka mula menetap. Daripada berpindah randa sebab nak cari makanan sana, makanan sini, ke sana, ke sini. Sekarang mereka mula menetap, menjaga, dan apabila mereka mula menetap, mereka mesti membuat rumah, menetap, pertanian. Bila dah duduk kat situ, menetap, mesti ada banyak masa senggang. Bukan senggang, membajak masa senggang. Macam awak sekarang lah, duduk rumah, relax, ya kan. Relax, banyak masa senggang. Mulalah awak buat benda-benda lain. Mula terfikir macam mana nak mengisi masa lapang. So, kemudian ada benda-benda yang berkaitan dengan pertanian pun akan berkembang juga, seperti storage. Membuat storage, kemudian membuat peralatan yang berkaitan khas dengan pertanian seperti cangkul, sabit, parang, tenggala. Kemudian bila rasa macam mula letih, cuba kita letih untuk membajak, letih untuk apa menyangkul ke semua, cuba kita exploit binatang-binatang ni. Mula mereka menternak. Mereka memelihara lembu, boleh dieksploit dalam pertanian. Mereka memelihara lembu, boleh dieksploit daging-dagingnya, boleh dimakan. Kemudian kambing-kambing boleh dimakan dan juga susu. Jadi kesemua itu, tetapi apabila mereka mula memelihara binatang, mesti ada kandang. Selain daripada rumah, mereka buat kandang. Kemudian mereka kena sabit rumput. Selain sabit rumput, mereka kena mungkin tanam pot. So banyak aktiviti kehidupan manusia yang kemudian berkembang berpunca daripada mereka bercocok tanam. So ini yang disebut sebagai Neolithic Revolution. Dan kesemua kehidupan ini, zaman Neolitik yang dicapai oleh masyarakat Natufian pada awalnya, tidak pernah berlaku sebelum ini di dunia. Di mana-mana di dunia dan pada zaman bila pun tak pernah dijumpai oleh arkeologis. So kehidupan yang sempurna, yang perfect, ya, yang perfect dengan yang menggambarkan kemajuan akal sebenar itu berlaku pada zaman Neolitik. Okey, kalau kita lihat di sini, ini yang saya sebut tadi sebagai punca mereka mula menanam gandum, disebabkan oleh fenomena perubahan dalam suhu, perubahan dalam cuaca dan sebagainya. Ya. Kemudian farming communities arose in the Levant and spread to Asia Minor. Bermula di Levant, aktiviti bercucuk tanam ini bermula dalam komuniti di Levant dan kemudiannya berkembang ke Asia Kecil, North Africa ataupun Afrika Utara dan juga di
utara Mesopotamia. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi fakta arkeologi yang harus kita ingat yaitu meskipun aktiviti bercocok tanam dan Neolitik ini bermula di Palestina, tetapi perkembangannya lebih bagus dan lebih hebat di Turki, menghala ke utara. Dipanggil sebab ini kita sebut sebagai di Asia Kecil, berkembang di Turki yaitu di di mana? Nanti kalau saya ingatkan nanti saya ingat saya beritahu. Apa? Oke, sekarang masih 24. Oke, seterusnya. Oke, tadi saya sebutkan tentang aktiviti pertanian di Levant. Pada peringkat awal Neolitik, aktiviti pertanian mereka sangat terbatas kepada tumbuh-tumbuhan, beberapa jenis tumbuh-tumbuhan saja. Ini termasuklah tumbuh-tumbuhan yang ditanam ataupun yang tumbuh secara meliar. Ya. Ini termasuklah seperti einkorn, wheat, millet, dan mereka juga mula memelihara, bukan menternak, memelihara anjing, biri-biri, dan juga kambing. Ya. Sheep and goats. Mereka mula memelihara anjing, biri-biri, dan kambing. Itu pada peringkat awal. Dan pada lebih kurang 6.100 hingga 6.400 tahun sebelum Masehi, mereka mula memelihara atau menjinakkan, memelihara lembu, cattle, lembu susu, lembu tenusu, dan juga babi. Jadi babi ini sebenarnya kemudian ya, yang mula-mula sekali dibelah oleh mereka adalah anjing. Anjing sebab apa? Digunakan untuk menjaga kawasan pertanian. Sheep dan juga goats. Sheep ni untuk biasanya keperluan untuk bulu, pakaian dan juga daging. Goats ini untuk susu dan susu kambing dan juga dagingnya lah ya. Kemudian cattle dan pigs. Cattle merujuk kepada lembu susu. Lembu macam di Masilau, Pendasang tu, lembu susu sebab keperluan susunya. Ya. Kemudian babi ya untuk sinalau bakas. Untuk apa ni dagingnya. Ya. Mereka kemudiannya mengembangkan ataupun melaksanakan mereka tinggal menetap, seterusnya mereka menetap di satu-satu kawasan tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, dan kemudian mereka menggunakan atau menghasilkan dan menggunakan potri ataupun tembikar tanah. Ya. Ada yang masuk ke Siti Nur Hafizah. Okay. Okey, kemudian bukan semua elemen ataupun ciri-ciri Neolitik ini tersebar ke seluruh kawasan. Ya. Maksudnya bukan, walaupun sebab itu Neolitik kemudiannya berbeza-beza cirinya mengikut kawasan tertentu. Tak sama ciri-ciri Neolitik di Asia Barat, di Palestin dengan di Malaysia. Tak sama, terutamanya dari segi apa yang mereka tanam, jenis pertempatan mereka dan juga ataupun rumah-rumah mereka dan juga binatang yang mereka bela berbeza. Sebab itu adalah mengikut ciri-ciri alam masing-masing. Ya. Apa yang ada di kawasan persekitaran. Vanessa Rachel. Okey. Okey, di peringkat awal disebutkan di sini di peringkat awal
masyarakat bercocok tanam ataupun masyarakat petani di Timur Dekat. Di Timur Dekat ini biasanya merujuk kepada Near East. Near East ini merujuk kepada kawasan seperti di Turki. Ataupun Turki. Near East itu dalam konteks orang Barat. Jadi Timur yang dekat. Yang paling dekat dengan Barat. Ya. Jadi ialah merujuk kepada kawasan Turki. Mereka tidak menggunakan potri dan kemudian di Britain pula masih lagi tidak jelas sama ada mereka unclear to what extent plants were domesticated. Masih lagi tidak jelas apakah jenis tumbuh-tumbuhan yang telah ditanam di peringkat awal Neolitik. Dan perkembangan Neolitik di Barat juga lebih lewat berbanding di Asia Barat. Istilah Asia Barat itu merujuk dalam konteks kita di Malaysia. Iaitu kita melihat sebagai Asia yang paling ke Barat. Kemudian ini saya sebutkan tadi bahawa di kawasan-kawasan lain di seluruh dunia sama ada di Afrika ke, di Asia Selatan ataupun Asia Tenggara, merujuk ke tanaman yang ditanam juga adalah berbeza berdasarkan kepada ciri-ciri alam sekitar masing-masing. Ya. Jadi kalau di Malaysia, tanaman yang paling awal sekali ditanam oleh masyarakat Neolitik adalah berbeza antara tanah besar dengan kepulauan. Kalau di tanah besar, mereka mula bercucuk tanam padi. Tetapi di kawasan kepulauan, mereka mula-mula menanam benda yang jenis ubi-ubian. Ubi-ubian ini yang jenis ada isilah seperti apa? Keladi, ubi kayu, keladi panggil macam keledek. Tapi yang jenis menjalar naik ke atas. Macam songkuang tapi dia menjalar naik ke atas. Isinya warna purple, ungu. Kalau siapa-siapa pernah nampak lah ya. Saya pun tak ingat apa sangat nama dia. Tapi kami panggil apa yang macam tak berapa sedap, burut. Ya. Okey, dia sejenis keledek yang menjalar naik ke atas. Ya. So di kawasan kepulauan Asia Tenggara, termasuk di kepulauan Malaysia seperti di Sabah, Sarawak, ataupun di Sulawesi, di Filipina, kepulauan Indonesia, kebanyakan yang ditanam pada peringkat awalnya adalah jenis ubi-ubian. Di kawasan tanah besar, termasuk di semenanjung tanah Melayu, mereka lebih menjurus kepada bercocok tanam padi. Tetapi di Gua Niah di Sarawak telah ditemui sekam padi. Maknanya sekam tu mana kulit-kulit padi lah. Telah ditemui sekam padi pada zaman Neolitik yang menunjukkan bahawa masyarakat Neolitik di Niah lebih kurang 2,500 tahun sebelum Masihi sudah bercocok tanam padi. So itu panggil kekecualian dalam kekecualian untuk ciri-ciri pertanian di kawasan kepulauan Asia Tenggara. Ini tadi saya sebutkan. Okey, berkaitan dengan apa dia Neolitik ataupun macam mana kita nak mengenal pasti sesuatu tapak tersebut tergolong ataupun boleh dikategorikan sebagai Neolitik ataupun tidak. Jadi ada beberapa ciri yang perlu dilihat ataupun menjadi ukuran, kata Peter Bellwood. Ya. Jadi menurut Peter Bellwood, sesuatu tapak ataupun kebudayaan itu akan consider sebagai Neolitik. Akan dianggap sebagai berkebudayaan Neolitik sekiranya yang pertama tidak dijumpai artefak logam. Mesti tak ada logam. Ya. Kalau ada logam itu makna zaman logam. Mesti tak ada logam dan
mempunyai sekurang-kurangnya 2 daripada 3 ciri-ciri berikut. Iaitu satu pack or ground stone is. Merujuk kepada beliung batu berasah. Beliung batu berasah, kalau dijumpai beliung batu berasah, ataupun dijumpai tembikar tanah, ataupun dijumpai bukti-bukti ada bercucuk tanam. 3 ni. Kalau jumpa 2 saja pun dah okey. Dah consider neolitik. Contohnya dijumpai potri dan juga beliung. Tak dijumpai bukti-bukti pertanian. Tapi ada potri, ada beliung. Itu dah sebenarnya boleh menggambarkan mereka itu bercucuk tanam tapi tak dijumpai. Ataupun dijumpai potri dengan ada bukti bercucuk tanam. Ataupun ada horticulture dengan beliung batu, tak ada potri, itu pun dah neolitik. At least 2 of 3. 2 daripada 3 ciri iaitu yang penting tak ada logam, itu yes. Beliung batu berasah, tembikar tanah, bercucuk tanam. Okey, so di mana-mana tempat yang diekskavasi, dibuat kajian oleh arkeologis, kalau jumpa 2 daripada 3 ciri tersebut dan tidak ada logam, maka ia consider neolitik. Salah satu contoh, di Bukit Tengkorak, Sempurna Sabah. Di Bukit Tengkorak, Sempurna Sabah dijumpai banyak potri. Banyak potri. Kalau pergi sana pada hari ini pun you akan jumpa banyak serpihan tembikar tanah neolitik. Kemudian dijumpai dalam ekskavasi arkeologi, dijumpai beliung batu berasah. Tetapi tak dijumpai bukti-bukti pertanian. Iaitu tidak dijumpai sebarang jenis bijirin, padi ke, barley ke, jagung ke, apa-apalah. Tidak ada bijirin, tak dijumpai. Tetapi ia consider neolitik. Sebab ada 2 ciri itu. Kenapa tidak ada pertanian? Mungkin ada sikit tapi tidak menjadi dominan kerana masyarakat di Bukit Tengkorak itu bukan masyarakat petani. Mereka adalah masyarakat nelayan. Jadi makanan mereka yang paling utama ialah makanan laut. Mereka selalu chill out. Chill out, ada ketam, ada kerang, ada lobster. Ada ikan tenggiri, ada kerapu, bukan macam orang asyik ikan masin. Ikan bilis paling kurang. Itu pun dah mahal kan. Orang dulu kan makanan mereka lagi bagus lah daripada kita. True food namanya. Okey. Okey, bermakna bahawa zaman neolitik ini terletak di antara zaman yang tidak mempunyai teknologi alat batu beliung. Teknologi tidak mempunyai, jangan silap. Dan tembikar tanah dan bercucuk tanam dengan zaman yang menggunakan alatan logam. So antaranya, logam, kita letak logam tu atas, yang bawah sekali ialah Hobbinian. Hobbinian ni sebab situ tidak ada beliung batu berasah, tidak ada tembikar tanah, tidak ada bercucuk tanam. Yang cuma ada hanyalah tulang-tulang binatang, sisa makanan ada, pengebumian melipat, alat batu, sungai bundar berepih, hematite. Itu zaman kebudayaan Hobbinian ataupun epipaleolitik. So di atasnya ada logam, ada mangkuk gangsa, gendang gangsa, kapak besi, soket gangsa dan ada macam-macam. Itu semua ciri-ciri zaman logam di Malaysia. Jadi antaranya in between di antara kedua-dua ciri itu adalah neolitik. Jadi semua alat neolitik ni adalah daripada batu tetapi ada beliung batu. Bentuk-bentuknya lebih khusus sesuai untuk aktiviti pertanian. Ada tembikar tanah, ada pengebumian memanjang, ada apa lagi? Ada pertempatan yang tetap, ada teknologi pengangkutan air, ada penternakan, ada bercucuk tanam dan sebagainya. Itulah dia neolitik yang sangat hebat. Ya.
Okey, periodisasi. Zaman Neolitik ni sebenarnya bila berlaku? Tadi kita dah sebutkan ia berlaku lebih kurang 10,200 tahun di Palestin. Tetapi di Asia Tenggara agak lewat, lebih kurang dalam 5,000 tahun sebelum Masehi. Tetapi di Malaysia, Neolitik ini lagi lewat lebih kurang 2,800 tahun sebelum Masehi, ataupun 5,000 tahun sebelum 5,000 tahun dahulu. Okey, sebelum sekarang, lebih kurang dalam 2,500 ke 2,800 tahun sebelum Masehi, Neolitik di Malaysia. Ada perbezaan antara kawasan tanah besar dengan kawasan kepulauan. Seperti yang saya sebutkan tadi, dari segi perbezaan tanaman yang ditanam adalah berbeza. Kemudian dari segi tempoh waktu pun agak berbeza. Sebab di kawasan tanah besar, termasuklah di tanah Melayu, nampak gayanya Neolitik lebih awal bermula. Terutamanya kalau menurut Bellwood di Thailand, telah pun berakhir 1,000 tahun sebelum Masehi, dan mungkin secara umumnya, dan mungkin di Thailand katanya lebih kurang 3,500 tahun sebelum Masehi kemudian Neolitik mula berakhir. Ini terutamanya di kawasan seperti di Bantiang dan Non Nokta. Ini di Thailand. Tapi di tanah Melayu 1,000 tahun sebelum Masehi kita masih lagi zaman Neolitik. Masih lagi zaman Neolitik. 1,000 tahun sebelum Masehi. Ya, sebabnya untuk Bukit Tengkorak sebagai contoh. Ya. Bukit Tengkorak di Semporna yang antara tahap Neolitik yang besar di Malaysia berakhir hanya pada awal Masehi. Awal Masehi. Lebih kurang awal Masehi lah. Maknanya 100, 200, 300 tahun sebelum Masehi itu masih lagi Neolitik di Bukit Tengkorak. Perkembangan ini tentu sekali tidak sama dengan apa yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Sebab di kepulauan itu berbeza. Di kepulauan tidak ada Hoabinian yang kita sebutkan minggu lepas. Ya. Daripada Paleolitik terus melompat kepada Neolitik. Sama ada benar-benar yang melompat ataupun tidak, itu nanti itu persoalan yang lain. Ya. Tetapi yang jelas Neolitik di kawasan kepulauan Asia Tenggara termasuk di Sabah dan Sarawak bermula agak lewat dan berakhir juga agak lewat. Ya. InsyaAllah minggu hadapan kita akan lihat beberapa contoh nanti tapak Neolitik, pendetailan berkaitan dengan tapak Neolitik di Malaysia. Okey, secara ringkas yang nanti inilah panduan yang akan kita huraikan dalam slide-slide akan datang, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri Neolitik di Malaysia. Ya. Ciri-ciri Neolitik secara umum dan juga di Malaysia. Nanti mula-mula sekali kita akan lihat dari segi, saya senaraikan di sini dari social organization ataupun organisasi sosial mereka. Ini tafsiran, shelter ataupun rumah tempat berteduh mereka. Ini bukti arkeologi, farming, bukti arkeologi, teknologi, bukti arkeologi, clothing ataupun pakaian mereka. Ini pun ada bukti-bukti arkeologi, burial practices ataupun amalan pengebumian mereka. Ini pun ada bukti arkeologi, belief ini tafsiran. Sama seperti social organization. Ya. Sebab tafsiran kepercayaan, apa kepercayaan mereka kita nampak, tak jumpa dalam arkeologi. Gali jumpa, ditulis kat situ kami percaya kepada nenek moyang. Tak ada. Yang kita buat adalah kita mentafsirkan apa kepercayaan mereka berdasarkan kepada kubur-kubur yang ditemui. Ya.
Kemudian mereka juga menghasilkan tembikar tanah dan mereka juga menjalankan aktiviti perdagangan. Oke. Ya. Perdagangan. Dan perdagangan ini adalah tafsiran. Tafsiran tetap berdasarkan kepada beberapa penemuan bukti-bukti tertentu lah ya. Oke, ciri-ciri. Kita pergi kepada teknologi dahulu. Teknologi alat batu. Oke, teknologi alat batu yang paling asas sekali untuk zaman Neolitik adalah semua alat batu mestilah berasah. Kesemua alat batu adalah berasah. Ada tak yang tak berasah? Adalah sikit dua, tapi itu peringkat awal Neolitik. Ya. Dan antara ciri alat batu, jenis alat batu yang paling dominan sekali dijumpai dalam zaman ini adalah beliung batu berasah dan kapak batu berasah. Kedua-dua alat batu ini ada kaitan dengan pertanian. Kapak untuk memotong, penebang dan sebagainya. Beliung untuk pengorek, pelubang, penyangkul, buat jadi cangkul pun boleh. Ya. Jadi beliung dan kapak. Jadi, dan yang kedua, sebelum kita pergi pada ketempatan tetap, berkaitan dengan alat batu juga, mereka juga menghasilkan selain daripada alat batu untuk aktiviti sebagai alat, yaitu alat untuk pertanian dan sebagainya, kegiatan harian, mereka juga menghasilkan barang perhiasan daripada batu. Seperti gelang batu, gelang batu, cincin batu, apalagi alat, termasuklah juga mata kail batu. Mata kail daripada batu. Oh, ingat senang-senang nak buat ya. Payah, saya pun tak pernah buat lagi. Kemudian apa lagi? Mata pisau. Pisau kita panggil sebagai, kalau di Malaysia sangat terkenal ialah pisau tembeling. Pisau tembeling disebut sebagai pisau tembeling kerana ia banyak mula-mula sekali dijumpai di Tembeling dan banyak dijumpai di Tembeling, di Ulu Tembeling, iaitu satu tapak Neolitik, banyak terdapat di ulu Sungai Pahang, di Ulu Tembeling. Walau bagaimanapun, dalam 4-5 tahun yang lepas, kita telah menemui satu lagi tapak baharu di Kelantan yang juga turut mempunyai pisau tembeling. Jadi maknanya kalau dahulu arkeologis berpandangan bahawa pisau tembeling pada zaman Neolitik ini seakan-akan seperti sinonim dengan satu kumpulan masyarakat di ulu Sungai Pahang. Mereka menjalankan pertanian itu, tetapi sekarang ni ada dijumpai di kampung apa ke Kelantan tu ya. Saya pun tak berapa nak ingat, tapi ada artikelnya dalam Jurnal Arkeologi Malaysia. Jangan lupa baca. Ya. Okey, selain daripada teknologi alat batu yang sinonim dengan aktiviti pertanian, mereka juga pada zaman Neolitik duduk di kawasan yang tetap. Ataupun pertempatan mereka adalah menetap. Menetap, rasionalnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu sebab mereka menjalankan pertanian yang perlu dijaga. Perlu dijaga. Jadi mereka perlu menetap di satu-satu tempat. Kemudian mereka juga, adakah kegiatan ataupun pertempatan ini masih lagi tertumpu di gua-gua? Tidak semestinya. Ya. Walaupun pada zaman Neolitik masih lagi ada masyarakat yang tinggal di kawasan gua, tetapi kebanyakan pertempatan mereka adalah di kawasan terbuka, iaitu di pesisir pantai dan juga di lembah-lembah sungai. Contohnya tadi di Tembeling. Di Ulu Tembeling banyak tempat seperti di Kampung Pagi Tembeling, Kampung Bantal Ulu Tembeling, Jeram Koi, apa lagi?
Kampung Bantal, Kampung Pagi. Ada beberapa tempat lagi lah, saya tak berapa nak ingat kat sini. Kemudian di Selangor, Neolitik telah dijumpai di Jeneram Hilir, di Langat. Itu kawasan terbuka. Kemudian di mana? Di Kelantan. Di Kelantan, buat masa sekarang banyak dijumpai di kawasan Ulu Kelantan. Masih lagi dalam gua-gua batu kapur. Tetapi bukan bermakna bahawa di kawasan Hilir Kelantan itu tidak ada Neolitik. Cuma kita tak jumpa lagi. Kemudian di Terengganu, buat masa sekarang belum lagi didedahkan ataupun ditemui tapak Neolitik yang jelas. Terengganu banyak tapak zaman logam. Selain daripada tapak Hoabinian di Gua Bewa hari itu. Kemudian di mana lagi ya? Neolitik. Neolitik di Sabah dijumpai di Bukit Tengkorak dan juga di Masya Allah. Allahu Akbar. Dijumpai di Bukit Tengkorak, di Sempurna. Dijumpai di Tapadong. Tapadong ni kawasan gua-gua batu kapur. Tetapi di hilir Sungai Segama dijumpai di Ladang Tomanggong. Itu satu tapak Neolitik. Kemudian di Sarawak dijumpai di Gua Niah, Sarawak. Ya. So, di Pahang, tapak-tapak gua sebenarnya juga dijumpai di Pahang seperti di Gua Kecil. Gua Kecil di Raub, Pahang, ada tapak Neolitik. Dan kemudian yang selebihnya itu nanti awak tengok sendirilah ya, dalam jurnal arkeologi itu banyak contoh-contohnya. Dan kemudian kegiatan itu pertempatan mereka, adakah bila mereka tinggal di kawasan terbuka, mereka tidak pandai membuat rumah? Mustahil. Sebab akal mereka sangat bagus dan tinggi. Jadi mereka sebenarnya mendirikan rumah-rumah pondok teduhan, tetapi oleh kerana rumah mereka menggunakan material organik, iaitu kayu, buluh dan sebagainya. Jadi benda-benda tersebut semua telah pun hancur dan tidak dijumpai sisa-sisanya. Ini yang saya sebutkan berbeza dengan yang di Asia Barat. Berbeza dengan di Turki, berbeza dengan di Palestin. Sebab di Palestin mereka membuat pertempatan daripada batu-batu yang disusun. Batu-batu disusun, kemudian ada tanah liat, plaster tanah liat dan sebagainya. Tetapi kemudian masih ada struktur foundation itu masih dijumpai. Tapi di Malaysia tak dijumpai benda itu. Sebab material yang berbeza. Okay. Kegiatan pertanian dan peternakan sama seperti Neolitik di tempat lain, Neolitik di Palestin, mereka menjalankan aktiviti pertanian. Tadi saya dah sebutkan tentang apa jenis pertanian yang ditanam, yang dijalankan, dan kemudian peternakan juga diduga sebagai telah dilakukan. Walau bagaimanapun kita tidak banyak bukti berkaitan dengan peternakan di Malaysia pada zaman Neolitik. Memandangkan bila tapak ataupun pertempatan mereka di kawasan terbuka tidak mengizinkan untuk sisa-sisa tersebut terpelihara dengan baik. Sebab cuaca, suhu di tempat kita agak suhu kita panggil apa? Panas dan lembab. Panas dan lembab menyebabkan menjadi ejen kepada peraputan yang sangat baik, ya. Jadi tidak banyak yang kita temui, melainkan di gua-gua. Tetapi di gua-gua bukanlah tempat peternakan yang bagus. Ya. Jadi itu kalau kebanyakan pada zaman Neolitik di gua ini kita cuma menemui kubur-kubur mereka. Melainkan di Gua Cha kita menemui ada
kesan pertempatan di Gua Cha pada zaman Neolitik berdasarkan kepada penemuan beras terbakar. Di Gua Cha ada satu lapisan tanah yang mempunyai beras terbakar. Jadi beras yang terbakar itu banyak, bukan sedikit. Kalau sekarang mungkin beratus-ratus guni saya kira. Ya. Jadi pentempatan mereka kita dia terbakar dan kemudian store padi atau makanan mereka juga turut terbakar. Selain daripada itu, tembikar tanah. Okey, tembikar tanah adalah antara ciri yang paling jelas pada Neolitik kerana pada zaman kebudayaan Robinian, kebudayaan ataupun tembikar tanah tidak ada. Ya. Dan tembikar tanah ini bermula pada Neolitik, berterusan pada zaman logam dan seterusnya sampai sekarang pun masih ada tembikar tanah. Dan ada beberapa jenis tembikar tanah yang dihasilkan. Antaranya adalah berdasarkan kepada jenis-jenis ini adalah berdasarkan kepada bentuk, fungsi dan juga ragam hias. Ya. Ragam hias itu adalah hiasan di bahagian permukaan luar tembikar tanah. Awak pernah nampak tembikar tanah tak? Tembikar tanah ni macam pasu lah. Macam buyung. Kalau kita pernah lihat pergi ke Perak, Kuala Kangsar ada labu sayung. Itu tembikar tanah. Tapi labu sayung itu sebab bentuknya. Ya. Sekarang ni korang nampak kamera tak? Nampak tak muka saya? Saya nak tunjuk satu benda. Ataupun nampak presentation saja. Sekejap ya. Nampak doktor. Ini contoh. Ini contoh. Ini contoh. Tapi ini bukan tembikar tanah. Ini stoneway. Ini adalah stoneway atau tembikar batu. Contohnya. Ini selalunya kalau di Sabah dia banyak dijumpai di kawasan kubur. Kawasan kubur dia bubur entah apa kat sini. Kemudian dia letak sekali keliling dengan mayat yang ditanam. Tapi tembikar tanah pun lebih kurang begini. Tapi ini kecil. Cuma dari segi ini tembikar batu. Bukan tembikar tanah. Bukan juga diperbuat daripada batu. Sama-sama diperbuat daripada tanah liat. Tetapi kita sebut sebagai tembikar batu kerana suhu pembakarannya berbeza. Jadi yang membezakan seramik adalah suhu pembakarannya. Kalau suhu pembakarannya tinggi, dia akan jadi tembikar batu. Suhu pembakarannya rendah, dia tembikar tanah saja. Takkan lebih daripada itu. Ya, jadi tembikar tanah ini adalah seramik yang suhu pembakarannya adalah rendah, kurang daripada 600 darjah Celsius. Ini berpunca ataupun suhu yang rendah ini berpunca daripada teknik pembakaran. Teknik pembakaran pada zaman Neolitik yang rendah. Ya. Jadi mereka cuma mampu menghasilkan api pada suhu yang kurang daripada 600 darjah Celsius. Disebut sebagai pembakaran terbuka. Contohnya bila kita dah siap menguli tembikar ni, kita akan letak biasanya secara telangkup seperti ini. Letak saja di atas kayu-kayu yang telah disusun, kemudian timbun pula dengan kayu-kayu lain, lepas tu kita bakar di kawasan yang terbuka. Mungkin depan rumah ke, belakang rumah ke, tepi pantai ke, sambil menikmati kopi yang sedap. Wow. Lapanya. Kemudian bila dah agak-agak dah masak tembikar ini,
mereka akan tengok, buka, oh dah jadi. Kemudian kalau biasanya kalau dia ketuk macam ni, alah tak cantik. Kalau ni dah okey sikit bunyinya, ada tok tok tok. Kalau cara nak bezakan tembikar sama ada tembikar tanah, tembikar batu ataupun porselin. Porselin adalah kalau tembikar tanah, bila kita isi air, besok dah makin kurang. Itu sebab dia poros, dia mula tersejat. Bukan saja di bahagian permukaan ini, tapi dia tersejat melalui badan tembikar. Tapi kalau tembikar batu, kita isi penuh, besok sama je. Besok sama, lusa sama, mungkin akan mengambil masa yang lama untuk ia kurang ataupun tersejat. Begitu juga dengan porselin. Kemudian nanti kalau pada segi kekerasannya, tembikar tanah paling rapuh sekali, kemudian barulah tembikar batu, dan yang paling keras itu porselin. Porselin itu contohnya kalau di rumah tuan-tuan dan puan-puan, saya kira semua ada. Semua ada porselin, mangkuk-mangkuk, pinggan itu kebanyakannya adalah porselin. Kalau kita ketuk, bunyi dia teng teng teng, itu nyaring, itu maknanya porselin. Kalau tak berapa nyaring, itu tembikar tanah. Dan kalau bunyi macam ketuk tanah je, itu tembikar tanah lah. Satu lagi caranya ialah nanti awak cuba sendiri. Lepas ni pergi ke dapur, ambil satu mangkuk atau pinggan porselin, awak ambil torchlight, awak suluh dia. Letakkan cahaya torchlight tu kat sini. Kalau cahaya tu tembus, itu porselin. Kalau cahaya tak tembus tapi benda ni keras, itu namanya stoneware. Stoneware. Kalau cahaya tak tembus, itu stoneware. Kalau cahaya tembus, itu porselin. Kalau tembus sikit je, ada nampak macam, adalah tengok ada cahaya sikit-sikit je, itu porcelanos namanya ya. Porcelanos ini merujuk pada ada ciri-ciri porselin tetapi masih lagi stoneware sikit-sikit. Okey, kita teruskan ke sini. Tembikar tanah ada pelbagai jenis ukiran, bentuk. Di peringkat awal Neolitik ataupun pembikinan tembikar tanah, ciri-cirinya adalah polos. Polos ni maksudnya tak ada apa-apa ukiran. Sebab itu belum ada evolusi. Jadi bila mereka pegang, mungkin asyik terjatuh, licin, mudah jatuh kan. So lama-lama mereka buat ukiran. Ukiran pada bahagian permukaan tembikar tanah. Jadi tembikar tanah yang berukir itu biasanya lebih kemudian. Sebab itu adalah evolusi. Creativity oleh masyarakat untuk perkembangan kreativiti akibat daripada pengalaman mereka. Ataupun daripada pengalaman. Berpunca daripada pengalaman mereka. Okey, kemudian pengebumian pepanjang, extended burial pula, juga dijumpai di Malaysia. Ya. Pengebumian. Terutamanya di dalam gua di Malaysia, dijumpai kubur Neolitik. Antara contoh yang paling banyak sekali kubur Neolitik dijumpai ialah di Gua Cha. Gua Cha, Ulu Kelantan. Ya. Gua Cha, Ulu Kelantan. Kemudian di Neolitik juga dijumpai di Gua Tok Bidan. Gua Tok Bidan di Tasik Kenyer. Tapi sekarang gua itu berada di dasar Tasik. Dah tak boleh nak diselam dah. Lebih kurang 200 kaki di kedalaman, itu letaknya Gua Tok Bidan. Sekarang dah tenggelam di Tasik Kenyer. Di situ juga dijumpai sisa rangka manusia Neolitik.
dijumpai juga sisa rangka manusia Neolitik ni banyak dijumpai di Gua Nia. Kemudian banyak dan juga di Gua Sirih, juga di Sarawak, dan juga pernah dijumpai di Gua Teluk Kelawar. Gua Teluk Kelawar di Lenggong, Perak dijumpai. Di Sabah sisa rangka manusia Neolitik ada tak dijumpai? Gua Tengulak tak ada, Gua Madai pun tak ada. Takat saya tahu tidak ada lagi sisa rangka manusia Neolitik dijumpai. Ada satu sisa rangka Neolitik, ada satu yang dijumpai di Tapadong, di Gua Tapadong. Tapi saya kurang pasti yang Neolitik ke logam, rasanya zaman logam. Okey, so yang di Malaysia penemuan sisa rangka Neolitik yang dikebumikan secara lurus ataupun memanjang dijumpai di Gua Cha, dijumpai di Gua Tok Bidan, dijumpai di tadi saya sebut apa? Gua Teluk Kelawar, Lenggong, dijumpai di Gua Nia, dijumpai di Gua Sirih. Kawasan terbuka kita jumpa lagi kubur Neolitik. Kubur Neolitik ini ciri-ciri yang paling menonjol ialah perbezaannya dengan cara pengebumian sebelumnya ialah dikebumikan secara lurus, bukan lagi dikebumikan secara merengkok. Di kubur-kubur ini juga dijumpai barang-barang pengebumian, objek pengebumian yang berbeza-beza. Tetapi asasnya mereka akan dikebumikan bersama dengan tembikar tanah dan juga alat-alat batu. Sama ada peralatan ataupun perhiasan. Peralatan ataupun perhiasan, dan kita juga menduga bahawa semasa pengebumian mereka dikebumikan bersama dengan makanan. Tetapi makanan tu kan organik, jadi dah hancur. Dan ada perbezaan antara kubur-kubur, ada yang dikebumikan bersama dengan banyak barang-barang, ada yang sikit, ada yang nak kata tak ada tapi mungkin 1-2 saja. Jadi perbezaan dalam aspek jumlah dan jenis objek yang disertakan dalam pengebumian itu membawa kepada sistem yang kita sebut tadi organisasi sosial, ataupun social organization. Sebab kenapa berbeza dari segi jumlahnya? Kalaulah ia satu adat ataupun satu kemestian, satu keperluan. Kalau si A dikebumikan dengan 10 tembikar, yang B pun C, D dan seterusnya mesti sama sebab ia satu tradisi. Tetapi oleh kerana berbeza-beza, maka arkeologis berpandangan bahawa perbezaan itu berpunca daripada sosial ataupun taraf sosial yang berbeza-beza. Orang kaya begini, orang sederhana begini, orang miskin begini. Yang papa kedana merempat tepi jalan pun lain pula caranya. Boleh jadi lagi sikit lah ataupun mungkin tiada. Dan kemudian penyertaan objek-objek pengebumian ini juga menimbulkan satu persepsi, iaitu wujudnya sistem kepercayaan. Mereka untuk menjawab apa pasal mereka berikan barang-barang ini kepada si mati, kan dia dah mati, dia bukan boleh makan lagi dah. Dia nak pakai buat apa gelang tu, dia dah mampus. Dia nak bawa barang-barang tembikar, bukan dia boleh masak ke apa ke semua, bukannya dia boleh bangun pergi menebas. Tapi apa pasal diberikan lagi beliung, kapak, semua bagai je kan. Jadi mereka kesemua itu diberikan bukan kerana kegunaan fizikal, tetapi kegunaan
secara maya lah ya, di alam yang lain. Jadi itu membawa kepada persepsi wujudnya kepercayaan mereka, yaitu kepercayaan tentang kehidupan selepas mati. Jadi lepas kita mati pun masih ada kehidupan. Soal bagaimana kehidupan itu, di mana mereka hidup, itu soal lain. Itu bukan, kita tak boleh jawab di sini. Tapi asasnya wujud kepercayaan tentang kehidupan selepas mati. Maksudnya ataupun maknanya, kehidupan ini tidak berakhir di sini. Tidak berakhir apabila kita menghembuskan nafas yang terakhir, sebenarnya kita masih hidup, terus hidup. Wah, ini falsafah tau, falsafah neolitik. Tapi itulah hakikatnya ya. So, kepercayaan tentang kehidupan itu selepas mati itu sebenarnya ada dalam kebanyakan fahaman masyarakat dan bangsa dan agama. Siapa yang tak percaya ada kehidupan selepas kematian? Okay. I percaya tau. So ranking dalam masyarakat tadi saya dah sebutkan. Bila timbul persoalan, kenapa yang ni banyak barang-barangnya, kenapa ini tak ada sikit, kenapa ini ada benda ni, kenapa dia tak ada. Macam korang lah, ada yang pakai iPhone 11, saya pakai Vivo yang low class punya. So itu semua ranking dalam masyarakat ya. Sebab saya tak mampu, yang lain tu mampu. Okay, so kalau nak tengok kaya ke tak kaya ataupun berduit ke tak berduit, katakanlah dia ni memang pakai sebiji Lamborghini Aventador contohnya kan. Okey, contohnya lah. Jadi saya pakai kancil saja ataupun paling kurang sekarang ni Yaris ke kan. Toyota Yaris lah contohnya lah. Dia pakai Lamborghini. Lamborghini nak maintain saya pun sebulan ratus-ratus ribu. So itu maknanya memang dia banyak duit. Tapi bukan yang pinjam ataupun sekadar pergi bawa drive saja. Memang dia punya lah. So siapa yang ada duit, dia ada kuasa, dia ada kemampuan, dia akan tunjukkan dalam kehidupan, pemilikan harta dan sebagainya. Kemudian bila dia mati pun, kalau boleh dia akan minta dikebumikan di tempat ni, awak bagi ni, awak kena bagi ni, awak kena macam-macam lah kan. So family dia pun mesti, kita kena buat gini, kita ni golongan kelas, kelas lain tau, bukannya kelas kaleng-kaleng, kelas tinggi-tinggi punya. So bukan paria ya. Kita contohnya ni kelas Brahmin mungkin tidaklah, katakanlah Satria ataupun Vaishya, tapi akan berbeza dengan kelas Sudra ya, ataupun paria dan sebagainya. Itu sistem kelas dalam masyarakat yang diterjemahkan dalam pengebumian ya. So pengkhususan dalam pekerjaan ini logik. Pengkhususan dalam pekerjaan ini adalah berdasarkan kepada logik. Logik bila mereka menetap, ada yang bercucuk tanam, tadi saya cakap ada masa senggang kan. So ada yang memberi tumpuan kepada bercucuk tanam, ada yang memberi tumpuan kepada menternak binatang, ada yang memberi tumpuan kepada bertukang, ada yang memberi tumpuan kepada asyik berdagang, dia pergi beli padi sana sikit, dia pergi jual kat kumpulan ni mahal sikit, dia beli lagi jual kepada kumpulan lain, kepada penternak mungkin. So ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi tukang, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi penternak, ada yang menjadi yang tidur saja pun ada, yang asyik tidur saja pun ada, terutama masa PKP ya. Tapi bukan dalam kelas ni lah ya. Itu yang di luar pada zaman neolitik. Okay, so bila ada pengkhususan dalam pekerjaan,
Kenapa ada pengkhususan dalam pekerjaan? Kerana ada sistem support system. Ya. Contohnya kalau kita menternak, kita tak bercucuk tanam. Boleh tak kita makan? Boleh. Sebab ada kumpulan masyarakat yang bercucuk tanam, yang hasilnya banyak, nanti kita boleh dapatkan daripada mereka dengan menjual barang-barang kita ataupun menukar barang-barang kita dengan mereka. So, itu keadaannya, pengkhususan dalam pekerjaan. Kemudian perdagangan dan pelayaran. Ada tak perdagangan dan pelayaran pada zaman Neolitik? Oh, di Malaysia bukti ini sangat jelas. Yang pertama, saya bagi contoh bukti ya, adalah penemuan semacam ada yang masuk. Oh, bukan. Penemuan objek obsidian. Obsidian, O-B-S-I-D-I-A-N, obsidian. Penemuan objek obsidian ini adalah sejenis batu. Batu lahar gunung berapi yang keluar, tapi bukan batu yang keluar dari perut bumi, aktiviti daripada gunung berapi yang panas kan, dalam perut bumi itu panas bila dia keluar dan menyejuk secara cepat, wujud ataupun lahir satu batu dipanggil batu obsidian. Warnanya hitam tetapi semacam kaca. Kerasnya lebih keras daripada batu dan hitam jernih macam kaca. Bila direpek, diflek gitu, mata tajamannya sangat tajam dan keras. Jadi benda ni bukan semua tempat ada. Bukan semua tempat ada, dan di Malaysia kita tak ada benda ni. Sebab tidak ada aktiviti yang membawa kepada adanya batu ni atau menghasilkan batu obsidian. Tetapi di Bukit Tengkorak telah dijumpai alat batu obsidian. Jadi kita akan tanya dari mana datangnya. Jadi apabila dibuat kajian terhadap unsur yang terdapat di dalam batu obsidian tersebut, panggil microblade, jenis microblade ataupun mata tajam kecil dari obsidian, dan juga beberapa alat batu daripada obsidian dijumpai di Bukit Tengkorak di Semporna, Sabah. Bila dibuat kajian, unsurnya sama dengan obsidian yang dijumpai di mana? Di Talaud, Kepulauan New Britain, di mana di Laut Pasifik sana. Berapa jaraknya dengan Bukit Tengkorak? 2000 km. Wow. Macam mana boleh sampai ke Bukit Tengkorak? Takkanlah dia meletup, dia lompat daripada Talaud, melompat pergi Bukit Tengkorak. Pasal dia tak melompat pergi Johor ke, pergi Singapura ke? Kalau dia betul dia melompat. Tak. Ia datang wujud di Bukit Tengkorak kerana dibawa. Jadi siapa yang bawa? Takkanlah ikan, lumba-lumba. Mestilah manusia yang bawa. Manusia bawa dari Talaud, berpindah, bergerak dari New Britain 2000 km sampai ke Bukit Tengkorak. Mereka adalah masyarakat laut. Kemudian macam mana mereka berhijrah daripada atau bergerak dari sana ke sini ya? Adakah pergerakan itu secara direct oleh seorang yang daripada Talaud bergerak berdagang sampai ke Bukit Tengkorak, ataupun ia pas ya. Contohnya diperdagangkan ke satu pulau, dari Talaud diperdagangkan ke satu pulau, kemudian pulau A ke pulau B, pulau B ke pulau C, D, sampailah ke Bukit Tengkorak. Boleh jadi kedua-dua cara itu ya, boleh jadi. Tetapi apa yang pasti, pergerakan itu adalah melalui laut. Apabila pergerakan melalui laut ataupun merentas lautan, maknanya ada pengangkutan laut. Bukannya berenang ya, bukannya dekat ya. So, mereka bergerak menggunakan pengangkutan laut
sama ada rakit ataupun perahu. Maknanya pada zaman Neolitik sudah ada sistem pengangkutan yang laut, pengangkutan air yang bagus. Ada pekerjaan yang khusus, ada aktiviti perdagangan, ada aktiviti pelayaran, dan perdagangan itu sama ada tukar barang ataupun menggunakan mata wang itu bukan isu di sini. Tetapi yang jelas adalah ada aktiviti perdagangan. Di satu lagi bukti yang saya nak tunjukkan ialah penemuan kulit siput kauri. Kauri ini, kulit siput kauri di Gua Angin Jerantut, Pahang. Gua Angin Jerantut, Kompleks Kota Gelanggi di Jerantut, Pahang. Dijumpai masa ekskavasi tahun 98, saya waktu itu terlibat sekali penggaliannya. Kita jumpa beliung batu berasah, tembikar tanah pada lapisan yang sama, beliung batu berasah Neolitik, tembikar tanah bercorak tanda tali Neolitik, dan juga kulit siput kauri, jenis kauri. Kauri ini nanti awak carilah dalam Google, COWRIE. Kauri sejenis yang kulit siput itu hanya ada di laut, di tepi pantai. Macam mana dia boleh ada di Jerantut pada zaman Neolitik? Jangan kata oh dulu paras laut bla bla bla, tidak. Itu paras laut itu dulu pada lebih kurang zaman Pleistocene pun paras laut lagi rendah. Tidak. So ia mestilah dibawa oleh seseorang ataupun sekumpulan masyarakat. Sebagai apa? Boleh jadi sebagai bahan perdagangan kerana mungkin bentuknya cantik, ataupun boleh jadi ia dianggap sebagai mata wang. Harus kalau kita lihat dalam sejarah mata wang dunia, salah satu mata wang yang pernah digunakan oleh masyarakat purba ialah kulit siput kauri. Jadi boleh tanya Pakcik Google lah ya, macam mana bentuk kauri itu. Okey, so perdagangan ada, pelayaran ada. Maksudnya kalau bukti di Bukit Tengkorak itu menunjukkan adanya pelayaran dan perdagangan jarak jauh daripada antara pulau ke pulau. Kemudian bukti penemuan kulit siput kauri di Gua Angin Jerantut itu menunjukkan bahawa ada perdagangan bentuk pesisir pedalaman. So, sebab itu dalam sejarah kita sebut perdagangan pada zaman dahulu berbentuk dua, iaitu interregional dan intra-regional. Interregional itu merujuk kepada dalam kawasan sendiri, merujuk kepada pesisir pedalaman. Intra-regional itu merujuk kepada daripada satu pelabuhan ke satu pelabuhan ataupun satu tempat pulau ke satu pulau yang lain. Adakah itu jelas, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak? Sekarang dah nak pukul 4. Jelas, doktor. Saya Jelas. sebab saya nak berhenti. Nanti saya nak sambung lagi minggu depan lah. Okey ke kalau kita berhenti sekarang? Dah pukul 4 dah. Okey ke? Boleh? Mana-mana je doktor. Okey ke semua? Kita sambung minggu depan berkaitan dengan beberapa isu politik di tanah Melayu dan juga di Malaysia. Jadi saya akan stop di sini. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Ada siapa-siapa yang rakam tak? Saya lupa nak tekan rekod ni. Solihin rakam doktor. Rakam ya? Okey. Rakam. Nanti bagi kat grup A pula lah. Oh, ada apa-apa soalan? Doktor nak tanya, kalau contoh soalan dia tanya pasal macam apa, bagaimana bukti yang menunjukkan zaman Neolitik mengalami zaman kebudayaan yang evolusi.
macam revolusi yang lebih maju daripada zaman lain. So kita nak masukkan contoh yang macam mana? Oh, macam yang saya sebutkan tadi, kita boleh lihat dari segi semua ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu, yang saya huraikan itu semua adalah bukti revolusi. Sebab ia tidak dijumpai pada zaman-zaman yang sebelumnya. Ia hanya ada pada zaman Neolitik. Alat batunya tak sama dengan zaman sebelumnya. Ekonominya tak sama dengan sebelumnya. Ekonomi dulu memburu dan memungut hasil-hasil hutan. Zaman Neolitik bercucuk tanam dan menternak binatang. Tak sama kan? Hanya itulah ada revolusi. Kemudian zaman Neolitik mereka menetap membuat pondok-pondok teduhan ataupun rumah-rumah, tetapi sebelumnya mereka berpindah randah dan tinggal di gua-gua atau mana-mana yang sesuai. Is it clear? Jelas Doktor. Okay ya. Jelas Doktor. Okey, apa lagi? Siapa tak ada ni kesian. Mana? Tapi tak apa, nanti kalau dah ada rekod tu, bila-bila pun boleh dengar. Cuma tugasan ni dah minggu ke-8 tau. Dari minggu ke-8, tugasan mesti semua dah hantar pada minggu ke-12. Jadi isi tugasan kumpulan tu kena hantar, wakil sajalah yang hantar. Kemudian pastikan di bahagian muka hadapan tugasan itu ditulis ataupun tertera senarai nama. Soalannya, soalan dengan tepat. Tulis soalan dengan tepat. Nombor soalan. Ada kursus. Kursus apa, semester berapa. Ada senarai siapa, senarai kumpulan. Beserta dengan nombor metrik sekali. Susun mengikut nombor metrik yang paling kecil. Contohnya 2006, 2007, 2008 dan seterusnya. Itu mesti ada. Okey, so ada lagi nak tanya? Ni tengkolok tau, tengkolok sebab mengambil sempena apa ni, saya pun tak tahu. Olivia Kunsan. Ada mau tanya? Siapa lagi ni? Muhammad Syakir, Aiman, Solihin Hakimi, Aidatul Isra, Zulkhair, Samsu Bahri. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita berakhir di sini. Saya insya-Allah minggu hadapan kita jumpa lagi. Di waktu yang sama. Maknanya minggu depan kita start pukul 2 ya. Start pukul 2 dan sampai pukul 4 lah. Boleh Doktor? Boleh Doktor. Boleh Doktor. Okey, so selamat menyambung tidur. Yang mengantuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aiman tu tidur tu. Waalaikumsalam. Adika. Selamat tidur. Bella tidur dong. Baik banget.